Selamat pagi dan selamat kembali ke PDPR ASK tingkatan 2. Okey, kalau sebelum cuti kita dah belajar 3.1.4 iaitu mengesan dan membaiki ralat. Okey, kita sambung kepada topik subtopik yang terakhir iaitu 3.1.5 di mana kita punya objektif pembelajaran adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan jenis data, pembelik ubah, pemalar dan operator dalam segmen kod. Okey, kita tengok contoh aplikasi yang menggunakan gabungan jenis data. Maksudnya dalam satu program tu akan ada lebih daripada satu jenis data yang digunakan. Okey, yang pertama adalah permainan perlombaan kereta, yang game yang kamu selalu main tu. Okey, dalam tu akan ada banyak jenis data. Yang ni yang paling ketara yang digunakan lah, iaitu integer, double ataupun float dengan macam-macam nama pembelik ubah. Okey, contoh penggunaan jenis data dia, integer tu kedudukan pemenang kan, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, lepas tu double dengan float adalah pengiraan masa. Kalau pengiraan masa mesti ada jam dengan minit. So, mesti ada titik perpuluhan. Lepas tu pembelik ubah nama pemain. Ini adalah contoh yang paling umum lah. Lepas tu simulasi fashion pakaian. Okey, dalam fashion pakaian tu, kita akan gunakan double untuk ukuran badan ataupun baju. Pemalar untuk ukuran aksesori fashion sebabnya semua sama kan. Kalau pembelik ubah nama pakaian. Okey, seterusnya email. Dalam email akan ada integer. Mungkin kita perlukan integer untuk umur, pembelik ubah untuk nama pemilik email lah. Okey, ini adalah satu contoh program ataupun aplikasi yang menggunakan gabungan jenis data. Ada pembelik ubah, ada pemalar dan juga ada operator. Okey, dia punya penyataan masalah adalah ini ni dia seorang usahawan pakaian tradisional Melayu lah. Dia memudahkan pengguna laman sesawangnya untuk memilih pakaian, saiz pakaian berdasarkan ukuran badan. Okey. Dia disuruh untuk bina satu segmen kod yang menerima input bacaan ukuran dan dapat menentukan pakaian saiz S. Okey, ukuran yang perlu dimasukkan pengguna adalah kita ada lebar bahu, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul dan panjang lengan. Okey, ini adalah ukuran dia untuk semua ukuran tersebut. Okey, kita tengok carta alih dia. Mula dulu, lepas tu dia masukkan ukuran. Kalau dekat sini, kita akan tengok dekat skrin nanti. Mungkin masukkan ukuran. Okey, yang pertama lebar bahu. Ini lebar bahu. Yang kedua dada. So, masukkanlah dada. Yang ketiga pinggang. Sampailah kepada pinggul dan lengan. So, bila dah tekan submit. Okey, bila paparan ni, ini adalah proses dia masukkan, dia gunakan skrin ni. Lepas tu dia proses akan setkan setiap ukuran yang dimasukkan. Lepas tu dia akan paparkan. Pas akhir skrin tu dia paparkan lah ukuran lebar bahu betul tak 14. Kalau betul, dia semak mungkin macam ni lah. Lepas tu kalau lingkar dada kurang daripada 35, betul. Kalau semua betul, baru dia paparkan ukuran panjang lengan. Semua ni lah dia paparkan semula. So, tamat. Okey, kalau kod dia dalam Scratch, kita dapat tengok dia macam ni lah. Lepas tu dia suruh masukkan ukuran dalam inci. Okey, lebar bahu. Okey, lepas tu setkan yang ni bila dah masukkan lah. Dia masukkan ni. Lepas tu dia tanya lingkar dada, lingkar pinggang, pinggul dan panjang lengan. Okey, lepas semua ni diproses baru dia
keluarkan semua output ni. Sebab tadi dia nak semakkan kalau orang tu saiz S. Kalau bahu dia lebih kecil daripada 14, true, betul lah, boolean kan. So kalau semua ni betul, baru saiz orang ni S. Okay, kalau dalam Python pula, yang pertama kena print dululah. Sila masukkan macam tadi, macam yang kita buat dekat Scratch. Okay, bahu, okay, masukkan ukuran bahu, ukuran dada, pinggang, pinggul dan lengan. Okay, baru lepas semua ni disemak, betul tak mengikut ukuran yang diberi, okay, baru dia akan print. Betul ke tak? Kalau betul, dia tak betul lah. Print. Betul ataupun true, 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 true. Baru betul saiz orang ni S. Okay, ini adalah contoh output dia. Dia masukkan 13. Okay, betul kurang daripada 14. Ini kurang daripada 30. Lepas tu ni, bila semua ni betul, dia letaklah true sebab boolean kan. Boolean. Bila boolean, ini membuktikan saiz orang tu S mengikut ukuran yang diberi dalam jadual tadi. Okay, ini adalah contoh aktiviti. Okay, melalui output ni, kita akan dapat kena pasti apakah jenis data yang dia gunakan dan apakah pembeli ubah dan pemalah dan operator. Okay, nama ni semestinya adalah string. Umur adalah integer. Jantina adalah boolean. Sebab lelaki dan perempuan saja kan. Kalau BMI, float ataupun double. Okey, mana pula dia punya pembeli ubah? Pembeli ubah adalah nama, umur, jantina dengan BMI. Itu adalah pembeli ubah. Ini pembeli ubah semua ni. Lepas tu, mana satu pemalah? Pemalah adalah formula untuk BMI. Formula untuk BMI adalah tinggi bagi berat kan. So kita dapatlah BMI. Ini adalah pemalah. Okey, mana operator? Operator adalah ini. Bahagi. Okey, berdasarkan output awak akan dapat kenal pasti apakah jenis data, apa pembeli ubah, apa pemalah dan apa operator yang digunakan. Okey, ini adalah kerja rumah kamu. Cikgu nak sebelum kelas minggu depan, kamu boleh hantar. Okey, melalui ni, kamu cari apa jenis data. Dan apa 4 pembeli ubah. Dan senaraikan 3 perbezaan pembeli ubah ni je.